Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar murid-murid cikgu? Cikgu harapkan semua dalam keadaan yang sihat dan ceria selalu. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar satu tajuk yang amat menarik dan mungkin ianya satu perkara yang baharu bagi kamu. Tetapi cikgu rasa apabila selepas kamu dah belajar tajuk ini, kamu akan ada satu perasaan atau sikap ingin tahu tentang apa yang kita akan bincangkan pada hari ini. Baik. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini iaitu awas akaun keldai. Jadi bila kita baca tu dia macam seperti agak mengejutkan Awas akaun keldai. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan dengan awas dengan akaun keldai ni? Okey, sebelum itu murid-murid bolehlah membuka muka surat 170 pada buku teks kamu. Okey, pastikan ada alat tulis juga supaya apa yang kita pelajari pada hari ini ada dibuatkan sedikit catatan ataupun nota. Okey. Baik. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita lihat kepada standard kandungan. Standard kandungan pelajaran kita pada hari ini iaitu 3.2 menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Standard pembelajaran 3.2.2 menghasilkan jawapan dengan memberikan alasan secara kreatif. Manakala objektif pembelajaran pada akhir PDPR ini diharapkan murid-murid semua dapat menulis jawapan sekurang-kurangnya 4 soalan pemahaman dengan memberikan alasan secara kritis dan kreatif. Manakala kriteria kejayaan pula, murid berjaya mengenal pasti dan menulis jawapan sekurang-kurangnya 3 daripada 4 soalan pemahaman dengan memberikan alasan secara kritis dan kreatif. Okey Baik, ini ada berkaitan dengan kemahiran berfikir. Apabila disebut sebagai kritis dan kreatif, ada berkaitan dengan kemahiran berfikir kita. Kita menggunakan otak untuk berfikir, kita menggunakan otak untuk membuat pertimbangan, keputusan dan seterusnya. Kita boleh memberikan respon yang sesuai berdasarkan apa yang kita telah pelajari, apa yang kita telah tahu. Seterusnya kita lihat ni. Ni cikgu nak bagi satu teka-teki ni. Okey. Baik. Ada 2 gambar di situ. Cuma pada gambar 1 ada 2 gambar dan gambar yang kedua ada 2 gambar. Tapi kita boleh simpulkan ataupun kita boleh cuba teka apa yang cikgu ingin tunjukkan pada kamu. Okey, kalau gambar 1, pada pendapat kamu apa dia gambar 1 tu tentang apa tu? Okey, cuba teka. Betul, ada yang jawab bank, ada yang jawab buku, ada yang jawab ada kira-kira, ada nombor. Baik. Dan gambar yang kedua, gambar apa tu? Sebelum cikgu berikan jawapan yang sebenar. Apa dapat teka? Gambar kedua tu apa dia? Okey, betul, ada sejenis haiwan. Betul dah tu. Okey, haiwan apa? Haiwan apa tu? Okey. Jadi kalau dapat teka, kita akan lihat kepada jawapannya. Okey. Gambar yang pertama menunjukkan akaun. Betul dah tadi? Ada yang jawab akaun, ada yang jawab bank, ada yang jawab buku, ada yang jawab ada nombor-nombor, kira-kira. Okey, jadi kita simpulkan dalam gambar pertama merupakan akaun. Dan gambar yang kedua, betul tu dah sejenis haiwan iaitu keldai. Jadi di sini kita simpulkan bahawa kedua-dua gambar ini boleh membentuk satu kata majmuk. Kata majmuk ni bermaksud
gabungan dua perkataan untuk menunjukkan atau memberikan maksud yang bermakna, ya. Jadi kita sebutkan di sini ini merupakan ialah akaun kedai. Apakah itu akaun kedai? Ya. Okey, apakah itu akaun kedai? Kita lihat apa yang dimaksudkan dengan akaun kedai. Sebelum tu, cuba kita lihat tentang isu-isu semasa akaun kedai. Okey, cikgu bagi kamu masa untuk melihat pada slide ini. Okey, gambar-gambar ini. Ya, ada 4 gambar di situ. Okey. Dan ada satu poster tu ada juga gambar kedai, ya. Baik. Okey, gambar-gambar ini berkaitan dengan akaun kedai. Kalau kamu lihat di situ, ada beberapa perkataan seperti bahaya kedai akaun. Ya, kedai akaun. Apa yang kaitan kedai dengan akaun ni, ya? Okey, kalau kita lihat, kalau kamu baca dalam surat khabar ataupun isu-isu semasa, ya, kedai akaun ni boleh disamakan sebagai kedai ni umpama tumpang lah. Kalau kamu lihat, kedai ini merupakan sejenis haiwan yang sering digunakan untuk mengangkut barang. Ya, selalunya barang tu diletak di belakang badan kedai itu, sama ada barang tu berat ke, barang tu ringan ke, selalu digunakan untuk mengangkat barang, ya. Jadi kedai ini digunakan. Okey, maksudnya akaun kedai maksudnya akaun yang ditumpangkan. Apa yang maksud akaun ditumpangkan tu? Apa yang maksud akaun tumpang tu? Ya. Dan juga biasanya akaun kedai ni sering terjadi kepada pemilik-pemilik akaun di dalam bank. Yang siapa yang ada akaun dalam bank, ya, berhati-hati kerana kemungkinan jika disalahguna, ya, akaun bank di dalam bank kita tu akan dijadikan sebagai akaun kedai sekiranya kita tidak mengambil langkah-langkah keselamatan. Baik, kemudian ada gambar tangan digari. Okey, kalau kita lihat pada gambar yang ketiga tu, tangan digari tu biasanya dikaitkan dengan penjenayah, ya, pencuri, penjahat yang disabitkan kesalahan, ya, yang ditangkap oleh polis kerana apa? Kerana membuat satu kesalahan. Dan makanan gambar yang keempat bermaksud jangan jadi mangsa scam. Jadi saya rasa bila cikgu sebutkan perkataan scam ni, mungkin murid-murid dah terfikir, ini berkaitan dengan scam. Kalaupun kita sebut orang yang melakukan scam ni, kita sebut scammer. Ya, scammer dalam bahasa Inggerisnya, kan. Jadi jangan jadi mangsa scam. Jangan jadi mangsa yang ditipu oleh scam. Okey, jadi bahaya, ya, akaun kedai ni, dan jangan sesekali kita terjebak dengan akaun kedai. Baik, seterusnya kita lihat kepada petikan. Baik. Murid-murid sudah ada buku teks, ya, di tepi. Jadi kita akan lihat tentang apa yang dikatakan sebagai akaun kedai. Okey, kita sama-sama kita lihat aktiviti 1. Kita akan baca maklumat yang telah diberikan pada muka surat 170. Baik. Farisha menyertai program skim galakkan simpanan pelajar SGSP di sekolah. Selepas membuka akaun simpanan, Farisha melihat pameran poster yang menarik perhatiannya. Okey. Jadi apakah yang dilihat oleh Farisha? Pada poster tersebut, semestinya poster itu berkaitan dengan akaun kedai. Apakah akaun kedai? Akaun bank seseorang individu yang digunakan oleh orang lain untuk transaksi kewangan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang. Okey, akaun bank kita semua tahulah.
akaun merupakan satu keadaan di mana kita menyimpan wang di dalam bank dan segala catatan keluar masuk wang kita akan dicatatkan di dalam akaun. Tetapi akaun kedai ni merupakan akaun bank juga yang digunakan oleh seseorang individu, ya. Yang kepunyaan seseorang individu tetapi digunakan oleh orang lain untuk transaksi kewangan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang. Okey? Maksudnya kalau misalnya ada seorang tu ada akaun bank, maksudnya ada orang lain yang telah menipu individu ini untuk menggunakan akaunnya untuk melakukan satu perbuatan yang tidak baiklah ataupun menyalahi undang-undang. Semestinya akaun itu bukan milik orang lain, hanya milik kita sendiri. Jadi akaun kedai ni maksudnya orang lain, orang luar yang menggunakan akaun kita untuk tujuan yang tidak baik. Baik, kita lihat kepada maklumat yang kedua, langkah-langkah keselamatan. Kita lihat kepada langkah-langkah keselamatan. Ada 3 langkah-langkah keselamatan. Yang pertama, jangan benarkan akaun bank kamu digunakan oleh penjenayah kewangan atau orang lain. Yang kedua, jangan mudah percaya akan tawaran wang bagi penggunaan akaun kamu. Dan yang ketiga, usah dedahkan maklumat peribadi perbankan kamu kepada pihak yang ketiga. Pihak yang ketiga tu pihak yang nak menipu kita lah ni, ya. Jadi ada 3 langkah keselamatan. Jadi yang pertama, jangan benarkan akaun bank kita digunakan oleh orang lain. Contohnya, walaupun adik-beradik kita, walaupun sesiapa sahaja, kita tidak boleh benarkan mereka menggunakan akaun kita. Kemudian yang kedua, jangan kita sesekali percaya, ya, tentang wang yang akan digunakan, wang yang diberikan, tawaran wang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Anda memenangi hadiah 1 juta ringgit, 2 juta ringgit, ya. Di mana biasanya bila mereka menawarkan wang hadiah, mereka akan minta nombor akaun kita. Bila kita beri nombor akaun kita pada orang lain, jadi mereka boleh dapat kenal pasti dan mereka akan menggunakan akaun tersebut berdasarkan nombor PIN dan nombor akaun bank kita untuk tujuan yang tidak baik. Dan yang ketiga, usah dedahkan maklumat. Jangan sesekali kita berikan maklumat peribadi kita kepada orang lain. Okey, seperti kalau contohnya nama, biasa orang akan tahu nama kita. Ya, maklumat peribadi ni seperti nombor MyKit, nombor MyCard, kemudian kita punya maklumat peribadi seperti kita ada password ke, ya. Kemudian kita beri nombor akaun bank, ya, nombor PIN, nombor akaun bank dengan nombor PIN tu ada satu perkara yang amat rahsia, hanya diri kita sendiri saja yang tahu. Baik, kita lihat kepada maklumat yang ketiga. Hukuman dan tindakan terhadap pemilik akaun kedai. Semestinya akaun kedai ini merupakan satu perbuatan jenayah yang amat berat, ya. Jadi apakah hukuman yang akan dikenakan? Yang pertama, pemilik akaun boleh didakwa atas kesalahan menyembunyikan atau memindahkan harta orang lain yang membawa hukuman penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Maksudnya di sini pemilik akaun kedai ni, ya, di mana yang dia telah ambil akaun orang lain ni, pemilik akaun kedai ni akan didakwa sekiranya didapati bersalah, dia akan didakwa atas kesalahannya kerana menyembunyikan dan memindahkan harta orang lain kepada tujuan yang tidak baik. Ya, maksud contohnya dia menggunakan akaun kita sewenang-wenangnya. Dalam akaun bank kita tu ada duit. Ada duit, simpanan kita dah simpan daripada kecil sehinggalah besar. Tetapi apabila berlakunya akaun kedai ni, habis semua duit-duit kita digunakan oleh pemilik akaun kedai. Hukuman yang kedua, akaun bank akan disekat dan kamu tidak boleh membuat sebarang transaksi perbankan. Apabila berlaku perkara seperti ini,
semestinya akaun bank kita itu tidak boleh digunakan. Ada berlakulah sekatan kerana ini adalah daripada segi keselamatan. Sebab apa, akaun kita telah digunakan oleh orang lain. Dan ini amat menyusahkan diri kamu kerana kamu tak boleh menggunakan akaun bank kamu untuk membuat sesuatu pembelian ke, sesuatu untuk menyimpan wang ke, untuk mengeluarkan wang, ya, ataupun membeli barang secara dalam talian. Jadi ini amat menyusahkan kamu, ya. Okey, jadi cikgu harap kamu telah faham tentang apa yang dikatakan sebagai akaun kedai, kemudian apakah langkah-langkah keselamatan, dan yang kedua apakah hukuman dan tindakan terhadap pemilik akaun kedai. Okey? Baik, jadi kita akan terus kepada aktiviti yang kedua. Kalau kamu boleh lihat pada aktiviti yang kedua, isikan maklumat pada peta pemikiran yang dinyatakan dengan maklumat yang betul. Seperti yang kamu lihat dalam muka surat 170, di bawah poster tersebut ada satu peta pemikiran yang kita namakan sebagai peta pelbagai alir. Biasanya di sebelah kiri kita akan nyatakan apa dia faktor, punca, cara, ciri-ciri, ya, yang perlu kita tuliskan pada peta peta pelbagai alir ini, ya. Jadi cikgu telah letakkan di sebelah kiri. Kita nyatakan sebagai bahagian sebelah kiri tu perlu kotak di sebelah kiri tu perlu diletakkan siapakah pemilik akaun kedai. Apakah ciri-ciri pemilik akaun kedai ini, ya. Dalam buku teks telah dinyatakan jawapan yang pertama, iaitu penjenayah menggunakan akaun bank kita. Kalau kita lihat dalam maklumat tadi, maksud akaun kedai itu di mana penjenayah menggunakan akaun bank kita untuk tujuan yang tidak baik. Dan kita lihat kepada sebelah kanan pula, daripada ciri yang pertama tadi, apa dia huraian dia, kesan dia. Kesan terhadap pemilik akaun kedai. Pemilik akaun boleh didakwa. Bolehlah nak tambah didakwa oleh siapa? Didakwa oleh pihak polis atau didakwa oleh pihak yang berkuasa. Jadi di sebelah kiri tu apa yang dikatakan sebagai pemilik akaun kedai, apa yang dia telah buat. Yang kedua, di sebelah kanan pula, apa dia huraian, kesan daripada maklumat di sebelah kiri. Jadi ikut anak panah, mesti anak panah yang pertama tu mesti merujuk kepada anak panah yang pertama di sebelah kanan. Jadi kiri dengan kanan mesti seimbang. Jadi cikgu harap kamu boleh cubalah menjawab dua lagi maklumat. Dua lagi maklumat di sebelah kiri dan juga lagi dua maklumat lagi di sebelah kanan tentang pemilik akaun kedai. Kita sama-sama buat, ya. Kita lihat. Di sini cikgu dah senaraikan jawapannya. Cuma kamu perlu letakkan di mana bahagian tersebut pada peta pelbagai alir, peta pemikiran ini, ya. Maklumat yang pertama, penjenayah akan membuat tawaran wang bagi penggunaan akaun kita. Kedua, pemilik akaun boleh dihukum penjara atau denda atau kedua-duanya sekali. Ketiga, penjenayah akan menggunakan maklumat peribadi perbankan kita. Yang keempat, akaun bank akan disekat dan tidak boleh membuat sembarang transaksi. Jadi dalam jawapan ini, di mana yang kamu akan letakkan maklumat pada di bahagian sebelah kiri? Di mana sebelah kiri itu merujuk kepada siapakah pemilik akaun kedai ini. Baik, kita lihat. Kita cuba lihat. Mari kita lihat kepada jawapannya. Baik. Maklumat yang kedua, penjenayah akan membuat tawaran wang bagi penggunaan akaun kita. Itu dia ciri-ciri penjenayah ni, ciri-ciri pemilik akaun kedai ni. Ya. Dia akan membuat tawaran wang bagi pengguna akaun kita. Jadi apa akan jadi? Apa kesannya? Apa kesan terhadap pemilik akaun kedai ni? Ya, apabila dia buat begitu, dia akan pemilik akaun
boleh dihukum penjara atau denda atau kedua-duanya sekali, ya. Okey, maklumat yang ketiga. Apa dia yang dimaksudkan? Apa dia ciri-ciri pemilik akaun kedai ni? Penjenayah akan menggunakan maklumat peribadi perbankan kita. Dia akan gunakan maklumat peribadi perbankan kita. Okey, jadi apa kesannya terhadap pemilik akaun kedai ni? Akaun bank akan disekat dan tidak boleh membuat sebarang transaksi. Okey, itu yang masalah yang akan berlaku. Kesan yang akan berlaku apabila penjenayah menggunakan maklumat peribadi perbankan kita. Okey, jadi di dalam aktiviti 2 ni ada ciri-ciri pemilik akaun kedai sebelah kiri dan apa kesan, apa kegiatan daripada yang dia buat tu, apa kesan yang kesan terhadap pemilik akaun kedai. Jadi cikgu harap murid-murid faham tentang aktiviti yang kedua ini, di mana kita perlu mengisikan maklumat yang dinyatakan berdasarkan maklumat yang betul dan tepat. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada aktiviti yang ketiga. Juga terdapat di dalam buku teks kamu. Jawab 4 soalan yang diberikan berdasarkan maklumat dengan betul. Okey, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 4 soalan pemahaman. Okey, jadi soalan pemahaman ni ada yang memerlukan kemahiran berfikir, di mana perlu memberikan pendapat, pandangan, idea kamu, ya. Okey, soalan 1. Kita baca sama-sama. Siapakah pemilik akaun kedai? Siapakah pemilik akaun kedai? Jadi kita perlu mulakan ayat, ya, dengan pemilik akaun kedai ialah apa dia? Semestinya pemilik akaun kedai ni orang, takkan haiwan kan? Jadi pemilik akaun kedai ialah orang yang apa? Yang menggunakan akaun orang lain, ya, untuk transaksi kewangan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang. Kita boleh lihat di dalam maksud dalam maklumat yang pertama tadi, apakah akaun kedai. Cuma kita ubah sedikit ayatnya. Pemilik akaun kedai ialah orang yang menggunakan akaun orang lain untuk transaksi kewangan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang. Baik, yang kedua. Nyatakan kesan terhadap pemilik akaun kedai. Okey? Apa kesan? Kita dah belajar tadi dalam peta pemikiran tadi. Apa kesannya terhadap pemilik akaun kedai ni? Okey, sekiranya mereka melakukan kegiatan jenayah ni, apa kesan yang akan berlaku? Semestinya kesan yang buruk, ya. Tak ada kesan yang baik pun, ya. Kesan yang buruk. Jadi kita mulakan jawapan dengan kesan terhadap pemilik akaun kedai ialah mereka boleh didakwa dan dihukum penjara serta didenda oleh mahkamah. Jadi jawapan kamu boleh boleh jika kamu ada jawapan yang lain, kamu boleh nyatakan apakah kesan. Ya, kesan terhadap pemilik akaun kedai ini ialah mereka akan didakwa dan dihukum penjara serta didenda oleh serta didenda oleh pihak mahkamah, ya. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Mengapakah masih ramai pemilik akaun yang menjadi mangsa akaun kedai tanpa disenari? Yang mengapa, ya? Ada sahaja masalah atau isu yang menyebabkan ramai pemilik akaun ni yang menjadi mangsa akaun kedai. Okey? Mungkin saya, mungkin kamu, mungkin orang lain, mungkin akan menjadi mangsa. Ya, sebab apa? Okey, mungkin kita pada masa depan kita tak tahu apa yang berlaku. Jadi kita hanya boleh berhati-hati. Jadi apa sebab? Apa sebab? Masih lagi setiap hari ada sahaja rakyat Malaysia yang ditipu oleh scammer, okey? Yang ditipu oleh kedai akaun ini, ya. Kenapa? Bagi sebab. Bagi sebab. Jadi kita boleh bagi jawapan seperti ini. Masih ramai pemilik akaun yang menjadi mangsa akaun kedai tanpa disedari kerana mereka mudah percaya akan tawaran wang, ya. Tawaran wang tadi ada dinyatakan di dalam
maklumat yang kedua tadi, langkah-langkah keselamatan. Ya, kerana mudah percaya akan tawaran wang dan mendedahkan. Kita ni suka sangat mendedahkan maklumat peribadi perbankan. Jadi pastikan kita tak mendedahkan maklumat peribadi kita. Jangan sesekali mendedahkan maklumat peribadi perbankan kita kepada orang lain. Jadi antara sebab mengapa ramai orang ditipu, kerana percaya sangatlah pada tawaran wang. 1 juta, 2 juta, 3 juta kita akan dapat Semua tu tipu saja. Dan juga kita ni suka sangat mendedahkan maklumat peribadi perbankan. Okey Baik, cikgu harap murid-murid masih lagi bersama dengan cikgu tentang apa yang kita nak pelajari pada hari ini. Baik, yang keempat, pada pendapat kamu bagaimanakah dapat kita menyedarkan orang ramai agar tidak menjadi pemilik akaun kedai? Jadi di sini kamu perlu apa? Perlu berikan pendapat. Mengapa kita mesti menyedarkan orang ramai? Contohnya apa yang kamu belajar pada hari ini sekurang-kurangnya dapat memberi kesedaran kepada kamu, ahli keluarga kamu, rakan-rakan kamu supaya tidak tertipu dengan akaun kedai ini. Jadi jawapan kamu boleh jadi pelbagai cara, pelbagai idea. Antaranya pada pendapat saya, kita dapat menyedarkan orang ramai agar tidak menjadi pemilik akaun kedai dengan apa? Dengan menyalurkan maklumat melalui media massa, media sosial dan juga media elektronik. Kita boleh beritahu melalui internet. Kita juga boleh beritahu melalui surat khabar, berita tentang supaya kita tidak tertipu dengan akaun kedai. Jadi boleh bagi dua pendapat kamu. Okey, pada pendapat saya kita dapat menyedarkan orang ramai agar tidak menjadi pemilik akaun kedai dengan tidak menghebahkan, tidak memberikan maklumat peribadi kepada orang lain. Jadi setiap orang boleh memberikan pendapat. Kamu boleh bebas memberikan pendapat agar pendapat itu bersesuaian dengan tajuk pembelajaran kita. Okey. Ini contohnya tadi jawapan. Jadi jawapan ini jangan risau. Kita akan buat latihan nanti. Okey, latihan. Buat latihan pada lembaran kerja yang diberikan di dalam grup WhatsApp kelas. Okey, selain daripada kamu mendengar video cikgu ini, melihat atau mendengar video cikgu ini, selepas mendengar video ini, kamu bolehlah buat latihan. Latihan kita apa yang kita bincangkan tadi, mengenai peta pemikiran dan juga latihan soalan pemahaman. Yang kedua, tulis latihan di dalam buku pemahaman. Jika kamu ada printer atau pencetak di rumah, boleh cetak soalan yang cikgu berikan di dalam grup WhatsApp kelas. Tak ada masalah. Kalau tak ada pencetak, tak mengapa. Kamu boleh menyalin semula, melukis peta pemikiran tersebut dan menjawab soalan serta memberikan jawapan yang sesuai. Kemudian setelah selesai, kamu boleh menghantar tugasan yang telah siap kepada guru, kepada cikgu. Dah siap, terus hantar kepada cikgu dengan segeralah. Sekiranya kamu tak dapat siapkan hari ini, boleh hantar kepada cikgu esok. Tak ada masalah, asalkan kamu hantar supaya kamu faham apa yang kamu pelajari pada hari ini. Jadi secara kesimpulannya, apa yang kita pelajari pada hari ini ialah kita mestilah sentiasa berhati-hati. Dalam hidup ni kita mestilah sentiasa berhati-hati supaya kita tidak mudah ditipu. Ada yang dulu masa di sekolah ada yang cerita kat cikgu saya kena bully lah, cikgu saya kena tipu, duit saya kena curi dari kawan Okey, jadi semua tu berkaitan dengan berhati-hati. Jadi yang pertama kita mestilah berhati-hati supaya kita tidak mudah ditipu. Yang kedua, okey, kita tidak boleh
memberitahu maklumat peribadi kita kepada orang lain. Apa contoh maklumat peribadi tu? Seperti nombor MyKit kita, nombor MyCard, kemudian kita tak boleh beritahu nombor PIN bank kita, akaun bank kita, ya, nombor akaun bank kita kepada orang lain. Jadi kita tak boleh memberikan maklumat peribadi kita kepada orang lain, ya, tanpa tujuan yang kalau jika tujuan tu ada tujuan yang baik tak mengapa. Kalau tujuan yang tidak baik, akhirnya nanti akan menyusahkan diri kita. Baik, yang ketiga, yang terakhir, kita juga mesti ada rasa kita mestilah sentiasa menambahkan pengetahuan kita tentang isu-isu semasa. Ya, yang hari ini kita tahu tentang akaun kedai, apakah itu akaun kedai, apakah langkah-langkah untuk langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil, ya. Sekurang-kurangnya pada hari ini kita dapat menambahkan pengetahuan kita mengenai akaun kedai. Jadi setakat itu dahulu, ya, pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap semua murid dapat memahami apa yang cikgu sampaikan. Murid-murid boleh menonton semula video cikgu ini, ya, supaya murid-murid lebih faham dengan jelas apa yang dimaksud dengan akaun kedai, dan yang lebih penting buat latihan supaya kita lebih faham. Okey, itu sahaja. Kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih daripada cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi besok. Bye bye.